Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Baik, firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ya. Adalah bagi wali-wali Allah Ta'ala itu, adalah wali-wali Allah Ta'ala itu bermakna ada wali-wali. Siapa nafikan ada wali-wali, kafir hukumnya, kerana sabit dalam Al-Quran. Adalah wali-wali Allah Ta'ala itu, ciri-cirinya la khaufun alaihim, tak takut. Mereka orangnya tak takut. La khaufun alaihim, tak takut, tak gementar. Walahum yahzanun, tak ada duka cita mereka. Bukan bermakna mereka tu orang yang tak ada berfikiran. Bahkan kita kalau tengok nasib mereka tu, mereka lah orang yang paling banyak jatuh, ditimpa tangga, jatuh lagi, ditimpa lagi. Be steady saja. Bahkan mereka, kita kalau tengok mereka tu, mereka lah orang yang paling diacu dengan segala lembing, dengan segala keris, dengan segala ancaman, dengan segala tuduhan, dengan segala berbagai-bagai. Dan mereka steady saja. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka tu? Selagi selagan manusia? Bukan. Alladzina amanu, kuat imannya pada Allah Ta'ala. Dia tahu Tuhan melihat, maka tak perlu dia nak komplain-komplain. Dia tahu Tuhan yang bertindak maha kuasa, maka tak perlu dia nak mengadu-ngadu. Dia tahu Tuhan punya kehendak ini semua berlaku, maka dia tak perlu nak keluar kesah. Kuat imannya. Imannya jenis iman yang yazid, iman yang bertambah, bukan iman yang yangkus. Dan alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan takwa mereka itulah takwa yang haqqa tuqatih, takwa yang benar-benar takwa. Buat yang disuruh zahirnya dan batinnya, meninggal yang ditegak zahirnya dan batinnya. Jangan kita sangka kita boleh sampai level macam mereka itu. Ya, malu. Apalagi kalau kita nak cabar mereka itu, kita kena takut, kena segan ya. Antara itu Allah Ta'ala ganjarkan mereka lahumul bushra, bagi mereka khabaran gembira. Khabaran gembira. Apa itu bushra? Ayat ini ditanyakan orang kepada Abu Darda. Abu Darda mengatakan, oh, setelah engkaulah orang yang, setelah aku tanya sama Rasulullah, tak ada orang tanya kepada aku kecuali satu orang. Bermakna kau, you are the second person. You are the second person ya. Dan apabila ayat ini turun, aku tanya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, engkau the first person tanya aku. Kau orang bertanya, Abu Darda orang yang pertama bertanya kepada Rasulullah, dan orang Mesir ini orang yang kedua tanya kepada Abu Darda ya. Jadi orang yang kedua bertanya kepada orang yang pertama ya, bertanya, iaitu khabaran gembira. Khabaran gembiranya lah mimpi yang baik yang dia diperlihatkan ataupun dia dilihat. Dia dilihat. Jadi wali-wali ini sama ada dia melihat khabaran, dia melihat satu perkhabaran ataupun dia dilihat orang. Tadi malam aku mimpi kau, Pak Kiai ini begini. Tadi malam aku mimpi diarahkan supaya untuk taat pada Pak Kiai. Aku bermimpi Pak Kiai naik kuda. Aku bermimpi Pak Kiai sedang menundukkan musuh. Aku mimpi bahawa Pak Kiai sedang mimpin orang. Oh, Pak Kiai itu tak ada alamat. Kalau si Pak Kiai saja mimpi, ketakut Pak Kiainya terangan-angan. Ini orang mimpi. Nanti kadang-kadang mimpi orang Pak Kiai pun ada mimpi, tapi dia takut. Emboh apa. Jadi dia cuba nak nafi mimpi dia. Tapi orang lain mimpi, mengiyakan mimpi Pak Kiai itu. Pak Kiainya diam saja. Adakah ini yang mengkonfirmkan mimpiku? Kata orang lain pula mimpi. Tanpa orang A dengan orang B berbincang, tanpa orang A dengan orang B yang kenal pun. Dan orang A kabarkan Pak Kiai, orang B pun kabarkan Pak Kiai. Pak Kiai makin diam lagi, Pak Kiai makin takut lagi, Pak Kiai makin serah kepada Allah Ta'ala lagi. Allah. Dan orang makin banyak yang mempercayai akan Pak Kiai ini.
Orang makin banyak lagi percaya akan Pak Kiai ini. Itu lahumul busyra, khabaran-khabaran gembira. Gembira apa? Untuk Pak Kiai teruskan kerjanya, untuk Pak Kiai terus leadkan. Makin begini Pak Kiai terus siapkan bendera kat rumah dia. Kiai pemimpin masyarakat. Betul. Oh, makin Pak Kiainya makin takut, makin tawaduk. Kalau boleh makin Pak Kiai nak sembunyi, makin diserlahkan Allah Taala. Makin Pak Kiai nak hide, makin Pak Kiainya makin jadi masyhur Pak Kiainya. Begitu ya. Itu dia punya apa? Lahumul busyra, kesan-kesan busyranya lagi ya. Dan akhir zaman makin serlah, makin jadi. Tambahan pula, dan semua orang 100 orang, 200 orang, banyak yang mimpi mengenai kiai. Sekali rupanya ada kiai ini dimimpi orang, 100 orang mimpi dia. Ada kiai ini dimimpi orang, 150 orang mimpi dia. Rupanya kiai ini dan kiai ini dan kiai ini mimpi orang lain. Rupanya bukan kita. Pulan lah. Oh, semua orang-orang ini dibawa. Rupanya kiai ini adalah second level rupanya. Pun boleh jadi. Pokoknya semua di bawah rangkaian. Semuanya itu di bawah rangkaian. Di bawah rangkaian. Selamat rupanya. Kalau tidak kiai itu the main leader, paling-paling tidak kiai yang kau mimpikan itu adalah sub leader. Sub leader di bawahnya. Pokoknya semua adalah kiranya di bawah tim penyelamat. Di bawah tim penyelamat. Lepas tu saya bilang ya, wahai tuan-tuan sekalian yang bercita-cita, aku nak pergi Mekah, aku nak pergi Mekah. Untuk apa nak pergi Mekah? Nak sambut Imam Mahdi. Untuk apa nak sambut Imam Mahdi? Sekarang saya bertanya terus terang. Untuk apa kau nak sambut Imam Mahdi? Kau nak jadi apa ketika Imam Mahdi keluar? Nak bayatnya. Jangan takabur, jangan kau riak, jangan kau ujub. Seolah-olah kau layak, yang tidak yang membayar dia kecuali wali-wali belaka. Paling-paling tidak orang salihin. Jadi kalau kau dah berasa sedemikian, kau seolah-olah kau rasa kau ada status nak ke depan. Habis Umar datang saja kita nak ke depan pun susah. Ini kau pula Imam Mahdi kau dah standby untuk nak jadi pengikutnya. Nak di ke depan, hati-hati jangan kau sampai kau yo-yo. Seolah-olah kau layak nak jadi orang frontliner Imam Mahdi. Frontliner COVID pun susah. Betul tak? Frontliner COVID pun susah. Frontliner Habib Omar pun susah. Kau nak jadi frontliner Imam Mahdi, nak pergi Mekah boleh, nak khidmat Imam Mahdi boleh. Sebagai apa? Tukang cuci baju nah. Nanti bila Imam Mahdi keluar kan ramai orang salihin, kan banyak wali-wali. Siapa nak belikan mereka perata? Siapa nak pergi cucikan pinggan mangkuk dia? Nanti apabila mereka dah tinggal terus nak pergi keluar mendapatkan Madinah, kan syugah mereka, apartmen mereka kan mereka tinggal saja. Kan baju mereka kan ada yang nak kena kemaskan. Bil-bil mereka kan ada yang nak kena bayarkan. Kan tanggungjawab. Siapa beri tanggungjawab? Ya aku. Kan ada kain kotor baju mereka belum sempat bercuci. Takkan mereka nak pergi, mereka sempat lipat baju dulu, susun gitu dulu. Kalau sementara mereka dekat sana, mereka tak tahu hari ini hari Mahdi keluar. Tiba-tiba ada berlaku perkara huru-hara di Masjidil Haram. Kan dia kan ada perata dia tadi pagi bekasnya balance sarapan. Kan ada dia punya makan dia, sambal dia kan ada tinggal. Kan busuk nanti semua. Apalah ni tentera Mahdi tapi buat berulat dekat sini. Dah Arab Wahabi bising. Begitu kan. Siapa nak jadi khadam? Kita tampil jadi khadam. Jadi kalau ada ashabul khidmah yang lain, kau bilang, mari tolong Haji, tolong bersihkan ini. Ini bersihkan toilet ini pun belum diberus lagi ni. Ini tolong kain bajunya belum bercuci lagi ni. Tolong ini pinggan mangkuknya pun belum bercuci lagi. Itu kalau kau nak begitu, ahlan wa sahlan. Aku sedia. Khidmat, aku sedia bersama dengan kamu. Tapi kalau kamu bilang kita nak tunggu Mahdi. Pasal apa? Anak sudah mimpi. Kau jangan mengada-ngada. Sedar diri. Itu ujub namanya. Kau sudah belum nak tahu anak nak masuk tentera. Anak masuk pasal apa? Anak nak jadi Major General. Boleh. Pasal apa? Anak nak jadi Captain. Rebit belum masuk tentu dapat ke tidak lah. Anak nak pergi camp. Camp
kem besar, askar. Pasal nak jadi apa? Anak nak tolong trim pokoknya. Itu boleh. Ya, itu boleh ya. Itu boleh anak tolong trim pokoknya. Anak nak tengok pasal anak tengok pokoknya tu ada kurang kemas sikit. Anak ni biasa trim pokok. Itu mungkin boleh. Itu mungkin boleh. Dan anak tolong kesat-kesat meja kantinnya. Nah, di tukang masak kantin pun tak layak. Begitu ya. Jadi kau kena ingat selalu ya. Selalu ingat. Ibarat kalau keraton tu ada sultannya, baik Paku Buwono, baik Hamangku Buwono, dan ada khadam-khadamnya disebut sebagai abdi dalam. Anak mau masuk keraton, nak jadi apa? Nak jadi Hamangku Buwono? Lah, nak jadi abdi dalam. Ingat kan senang jadi abdi dalam, nak jadi abdi dalam bagi abdi dalam. Pun boleh. Dah cukup bagus kau dapat jadi abdi dalam punya abdi dalam. Dalam zaman Mahdi kau jadi abdi dalamnya Mahdi punya abdi dalam. Mahdi ada abdi dalam, kau jadi abdi dalamnya Mahdi. Orang apa? Dah cukup baguslah. Jadi khadamnya khadam Mahdi. Jadi khadam Mahdi tu yang baik dengan dia, kau jadi tukang saji mereka, kau jadi tukang serve mereka, kau jadi tukang cuci toilet mereka. Kalau begitu ahlan wa sahlan, mari bersama-sama kita sama-sama kerja ya. Jadi dia orang banyak tenaga nak pakai. Kalau gitu niatmu ahlan wa sahlan, mari bersama-sama. Kalau niatmu nak jadi frontliner, aku tak kasih. Aku tak suka. Kerana apa? Syaitan dah hinggap dalam hatimu, kamu dah rasa kamu layak. Jangan tak sedar diri. Wahai saudara-saudara sekalian, jangan tak sedar diri. Dari sekarang kau dah kena out. Kenapa? Mahdinya sendiri ketika dia naik, dia takut, aku ni betul ke, tidak betul ke? Aku orangnya ke, bukan orangnya? Kok kau yang nak jadi penyokong dia, kau dah rasa akulah orangnya. Oh, anda dari sekarang anda dah bukan orangnya. Kalau anda rasa sedemikian, dari sekarang anda dah bukan orangnya. Anda taubat lebih baik daripada ada angan-angan yang kosong itu, ya. Hati-hati permainan syaitan dan tipu dayanya. Dari sekarang anda sudah kalah. Dari sekarang anda sudah tertipu, dan sekarang anda sudah jadi pengikut yang palsu ya. Lawan salam tetap padamu, engkaulah sang nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga